Perkukuh agenda tenaga lestari Sarawak jalin kerjasama dengan Oxford Institute for Energy Studies antara laporan semasa dari Bumi ke Nyalang. Rinciannya kita langsung bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Ifah. Sarawak melangkah langkah penting ke arah masa depan tenaga mampan dengan menjalin kerjasama strategik bersama Oxford Institute for Energy Studies OIES. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, kerjasama ini memanfaatkan kepakaran global OIES untuk memajukan cita-cita Sarawak dalam tenaga boleh diperbaharui, pengurusan karbon dan peralihan tenaga, meletakkan Sarawak sebagai peneraju serantau dalam inovasi tenaga bersih. Menerusi kenyataan medianya, Datuk Dr. Hazlan memberitahu kerjasama dengan OIES akan memudahkan perjalanan Sarawak ke arah masa depan yang mampan dan rendah karbon. Menurut beliau, strategi peralihan tenaga Sarawak bukan sahaja berfokus kepada pertumbuhan ekonomi, malah menekankan keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Kerjasama ini katanya turut memberi penekanan kepada program pengurusan karbon berasaskan alam semula jadi, Nature Based Solution, yang dijalankan oleh OIES. Menurutnya lagi, OIES juga berminat menjalin kerjasama dalam bidang penyelidikan dan program fellowship khusus berkaitan mekanisme dagangan karbon, pengurusan karbon hutan dan rangka dasar perundangan selaras dengan usaha Sarawak membangunkan peraturan dagangan karbon. Kedua-dua pihak katanya turut mengiktiraf kepentingan asas dasar dan kerangka perundangan yang kukuh untuk menjayakan peralihan tenaga dan pengurusan karbon secara menyeluruh. Menerusi penyelidikan bersama, pertukaran ilmu dan pembangunan kapasiti kerjasama ini, ujarnya, diyakini akan melonjakkan peranan Sarawak dalam membentuk inisiatif tenaga lestari di peringkat serantau dan antarabangsa. Baik, ahli Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP diminta kekalkan kestabilan dan perpaduan dalam parti. Presidennya Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, ianya perlu bagi memastikan parti kekal relevan dan mampu merangka polisi yang memanfaatkan rakyat. Ini terbukti dengan kerajaan yang stabil. Sarawak hari ini berbeza dibandingkan 10 tahun lalu. Datuk Amar Dr. Sim berkata demikian pada sambutan ulang tahun ke-66 SUPP dan upacara menaikkan bendera di Ibu Pejabat SUPP di Kuching pagi tadi. Katanya lagi, SUPP sebagai parti politik tertua di Sarawak telah memainkan peranan penting sejak 50 tahun lalu dalam gabungan parti politik sebelum pembentukan gabungan Parti Sarawak GPS. Bagi ahli Dewan Dagangan Negeri Batu Kitang, Datuk Loh Ke Chiang juga percaya perjuangan parti kini semakin mendapat tempat di hati rakyat. Today we can also see our youth coming in huge numbers to join SUPP. Lebih 500 ahli dan perwakilan parti hadir pada majlis tersebut. Sambutan Gawai Dayak di Kampung Pichin bukan sekadar pesta tahunan tetapi menjadi manifestasi jelas usaha gigih masyarakat budaya dalam memelihara dan mengekalkan warisan budaya nenek moyang mereka yang semakin bernilai di tengah arus permodenan. Pakaian tradisional, irama gong, permainan rakyat, mi roncong serta persembahan tarian kebudayaan yang diadakan menyerlahkan komitmen penduduk kampung terhadap kelestarian budaya mereka. Antara persembahan mencuri tumpuan ialah tarian Nantang Juluk yang unik melibatkan 7 lelaki membawa seekor ayam kampung, satu simbolik diwarisi sejak turun-temurun. Ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Richard Riyad Jaim, semasa merasmikan sambutan tersebut, memuji kesungguhan masyarakat kampung dalam mempertahankan warisan mereka. Katanya, usaha penduduk kampung Pichin tidak hanya menyambut gawai tetapi turut menjadikan ia medan mempersembahkan keunikan budaya-budaya. Baik, sementara itu dalam perkembangan berkaitan generasi muda khususnya daripada komuniti Kenyah Badeng digesa untuk terus memelihara, mengembangkan dan memartabatkan warisan budaya mereka sebagai satu tanggungjawab bersama. Ahli Parlimen Miri Chew Chun Men berkata, budaya bukan sekadar peninggalan tetapi satu tanggungjawab yang harus dipikul oleh semua agar tidak ditelan zaman. Beliau turut menyeru agar generasi muda semua kaum di Malaysia tanpa mengira latar belakang terus memainkan peranan dalam menjaga warisan budaya masing-masing.
Katanya, pembangunan budaya adalah komponen penting pembangunan insan yang seimbang dan usaha memelihara budaya merupakan langkah membina jati diri nasional yang kukuh untuk menghadapi cabaran globalisasi dan masa depan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Malam Kebudayaan Persatuan Kenyah Bading Sarawak Kebana 2025 sempena sambutan Hari Gawai Dayak di Miri. Kira-kira lebih 3,000 peserta daripada pelbagai sub-etnik bidayah menyertai perarakan berarak berpajak gawai bersegu 2025 Anjuran Persatuan Segu Benok Penrisen. Perarakan di Kampung Segu Benok, Jalan Puncak Borneo itu kini telah memasuki tahun ketiga penganjurannya. Sementara itu, salah seorang peserta kontijen Persatuan BIA, Dr. Hilda Michael yang berusia 32 tahun, beliau berkongsi keterujaan kerana pertama kali menyertai perarakan tersebut dan berpeluang melihat lebih dekat keunikan etnik bidayah. So I think it's important for youngsters to join this kind of event because it's essential for us to keep our cultural alive lah. Then because nowadays we see there's a lot of modernized part of our even from our costumes. So it's good for us to look around and actually because Bidayah we have a lot of tribes. Beliau turut berharap dapat menyertai perarakan serupa pada tahun depan dengan pertambahan lebih ramai peserta. Manakala bagi Bahar Siput yang berasal dari Johor, beliau berkata pengalaman bercuti ke Sarawak dan melihat sendiri budaya di Bumi Kenyalang akhirnya tercapai dan pengalaman itu tidak akan dilupakan. Hampir. Suasana Hari Gawai memang dia punya silaturahim dia memang berlainan daripada kita kat Semenanjung. Tahun ini, perarakan sejauh kira-kira 2 km itu disertai 21 kontijen yang mengenakan busana tradisional bidayah sambil membuat persembahan tarian dan bermain alat muzik tradisional bidayah. Harga jualan haiwan akikah khususnya lembu korban di Sarawak bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini masih pada tahap yang terkawal dan stabil. Menurut seorang usahawan tempatan Wan Razi Dato' Wan Abdul Wahab yang mengusahakan pembekalan lembu korban di kawasan Kuching, harga lembu korban dalam beberapa tahun ini tidak banyak berubah, iaitu di antara RM8,300 hingga RM8,800 bagi seekor lembu mengikut berat, iaitu 280 hingga 330 kg. Namun, beliau yakin sekiranya terdapat lebih ramai penternak lembu pedaging tempatan, kos pengurusan dan pengagihan bekalan lembu korban ini dapat dikurangkan sekaligus mampu mengurangkan harga lembu korban selain memenuhi keperluan daging yang banyak terutamanya ketika sambutan Hari Raya Korban. Tambahnya, bagi sambutan Hari Raya Korban tahun ini, beliau telah memperolehi sebanyak 71 ekor lembu korban dari estet-estet tempatan selain diimport dari Sabah yang akan dijual dan diagih kepada pembeli dari kawasan sekitar Kuching selain kawasan seperti di Sematan hinggalah ke Sibu. Kita ada 2 gig method. Yang pertama caranya adalah kita menghantar hidup. Menghantar hidup di mana kita provide transport dan kita hantar dan akan disembelih di tempat customer. Dan yang kedua kita pun provide rumah sembelihan khusus untuk Hari Raya Korban sahaja yang mana kita akan menyembelih di situ dan lembu tersebut akan dipotong kepada 8 bahagian. Kemudian customer akan mengambil lembu yang sudah dipotong. Walau bagaimanapun, Wan Razi kini masih mencari bekalan lembu korban lebihan bagi memenuhi permintaan pelanggan menjelang Hari Raya Korban nanti. Wan Razi berkata demikian ketika ditemui pemberita di Kuching. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sarawak dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Ifah untuk perkembangan berita selanjutnya. Ifah, silakan. Baik, terima kasih Buma.